Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Nazri Kahar dalam agenda Awani pada malam ini. Kita akan terus berbicara tentang program vaksinasi COVID-19 kebangsaan. Mungkin minggu depan, mungkin 2 minggu lagi, tetapi yang pastinya kerajaan sudah mengumumkan bahawa vaksin akan tiba dalam bulan Februari. Mungkin lebih awal daripada jangkaan yang sebelum ini. Jadi bila-bila masa kita akan mendapat program ini, dan mereka yang sudah pun didaftarkan ataupun sudah pun ada dalam senarai kerajaan untuk mendapat vaksin akan mendapat program imunisasi pada awal Mac 2021. Jadi beberapa perkara yang akan kita bincangkan pada malam ini amat penting untuk kita ambil maklum supaya kita ada informasi berkaitan dengan program vaksinasi COVID-19 kebangsaan ini. Jadi bersama saya pada malam ini Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Amzad Hashim, Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan juga Inovasi MOSTI. Apa khabar Datuk? Terima kasih kerana bersama saya dalam Extra Awani pada malam ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih atas jemputan Extra Awani pada hari ini. Okey, Datuk Ahmad Amzad, pastinya kita perlu ada keterujaan kerana vaksin akan sampai ke negara kita mungkin dalam masa seminggu akan datang ini. Jadi, adakah Malaysia, negara kita sudah bersedia sepenuhnya untuk melakukan program vaksinasi secara besar-besaran ini? Mungkin dahulu kita sudah melaluinya, tetapi dalam era moden Malaysia ini dan kebanyakan negara lain yang sudah pun roll out vaksinasi mereka, ini merupakan antara yang terbesar berlaku dalam dunia moden perubatan. Mungkin pandangan awal tu. Ya, apa ni? Seperti mana yang kita ketahui, COVID-19 ini adalah satu pandemik yang besar melanda seluruh dunia. 109 juta telah dijangkiti, melibatkan kematian di seluruh dunia 2.4 juta. Jadi seluruh dunia menunggu vaksin COVID-19 ini sejak sekian lama. Begitu juga di negara kita. Dan seperti mana yang kita ketahui di dalam negara kita pun melibatkan kes pada hari ini 258 ribu. Dengan kematian hampir 1,000 orang dah kita ni di negara kita. Jadi sudah tentulah plan imunisasi kebangsaan yang sedang dirancang untuk pelaksanaan seperti mana yang selalu kita sebut hujung bulan ini adalah menjadi satu subjek yang menjadi semua pihak menunggunya. Ya, bagi itu adakah dalam masa seminggu dua ini segala persiapan oleh pihak kementerian, pihak kerajaan berkaitan dengan program imunisasi kebangsaan ini sudah berada di tahap akhir ataupun bagaimana itu? Ya, persiapan telah dibuat begitu lama, melibatkan satu jawatankuasa yang sebelum ini, satu jawatankuasa yang dinamakan jawatankuasa jaminan akses kepada vaksin yang mulanya dipengerusikan secara bersama oleh Yang Berhormat Khairi Jamaluddin, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, dan juga Menteri Kesihatan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adham Baba, dan ia melibatkan pelbagai kementerian dan pelbagai agensi. Dan seperti mana yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Menteri kita, YB Khairi Jamaluddin telah dilantik sebagai Menteri Penyelaras bagi pelaksanaan plan imunisasi kebangsaan ini. Dan pada tahap ini saya boleh sebut secara selamatlah bahawa kita telah pun di fasa akhir persiapan, dan mengikut jangkaannya vaksin batch pertama Pfizer sebanyak 1 juta dos yang kita telah pun umumkan sebelum ini akan diterima hujung bulan ini. InsyaAllah kita akan terima seperti mana yang dijadualkan. Walaupun sebelum ini kita agak takut ada isu tentang sekatan ekspor oleh Kesatuan Eropah terhadap vaksin, kita telah berjaya mengatasinya dan ia akan datang seperti mana yang dijadualkan. Adakah kita akan dapat lebih awal daripada hujung bulan ini, Datuk? Saya boleh sebut di sini, insya-Allah kita akan terima lebih awal. Alhamdulillah. Datuk Ahmad Amzad, kita bercerita tentang keraguan, keberkesanan dan juga keselamatan vaksin ini sudah pun lama sejak munculnya vaksin yang sudah pun diiktiraf oleh CDC dan juga WHO, iaitu yang kita rujuk Pfizer BioNTech ini. Adakah masih ramai di kalangan rakyat kita yang tergolong yang tidak boleh menerima khabar gembira ini dan mereka tidak mahu divaksinkan, dan bagaimana pihak kerajaan melihat dengan isu ini?
Ya, kerajaan sentiasa memandang isu berkait dengan penerimaan vaksin di kalangan rakyat sebagai sesuatu perkara yang penting yang perlu ditangani dengan baik, kerana sejauh mana kejayaan kita di dalam melaksanakan pelan imunisasi kebangsaan ini adalah bergantung kepada penerimaan rakyat sendiri. Dan kita telah berkali-kali mengumumkan kepada rakyat bahawa vaksin ini kita tidak wajibkan. Kerajaan tidak mewajibkan. Masih ada lagi rakyat duk bercakap bahawa kerajaan nak wajibkan. Tak. Kerajaan tidak mewajibkan, tetapi kerajaan percaya sekiranya rakyat menerima maklumat yang tepat, maklumat yang betul berhubung dengan vaksin ini, sama ada isunya berkait dengan aspek syariah misalnya, ataupun isunya berkait dengan scientific, data-data klinikal. Jadi sekiranya kita dapat kongsikan maklumat ini dengan tepat dan betul dan kena pada masanya, insya-Allah rakyat akan dapat menerima. Dapatan yang kita dapat setakat kajian yang telah dibuat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia menunjukkan 67% daripada rakyat negara kita sebenarnya menerima vaksin, menerima secara baik. Ada yang tak sabar, ini yang kita hadapi tiap-tiap hari ni, bila lagi. Ada yang kata sampai nak petikai pasal apa, misalnya kena cocok menteri dulu, sedangkan ramai lagi rakyat yang lebih memerlukan. Ini adalah golongan 67% yang sangat faham tentang kebaikan dan kepentingan vaksin. Walau bagaimanapun kita mengenal pasti sebanyak 17% di kalangan rakyat kita masih dalam keadaan ragu-ragu, was-was, hesitant, yang kita sebut ni vaksin hesitancy group, yang insya-Allah kita percaya di dalam tempoh yang tidak lama, sebaik saja program ini berjalan dan lebih banyak maklumat yang jelas kita kongsikan bersama dengan rakyat, kita akan dapat tingkatkan mereka yang menerima. Ya, sasaran negara dan semua negara di dunia ingin mencapai imuniti kelompok, herd immunity, sekurang-kurangnya 70% populasi kita yang akan mendapat vaksin dan kita mencipta imuniti kelompok itu. Tetapi di kalangan rakyat yang Datuk katakan tadi, sudah ada kelompok-kelompok yang mungkin menolak kerana mereka tidak yakin dengan keselamatan dan juga penerangan yang diberikan oleh pihak kerajaan, dan kelompok yang memang tidak termasuk untuk menerima vaksin seperti kanak-kanak di bawah umur 16 tahun atau 18 tahun, mereka yang mungkin ada isu berkaitan dengan sakit-sakit tertentu yang memang tidak boleh menerima vaksin ini. Dan kalau kita campurkan semuanya ini, adakah negara mampu mencapai imuniti kelompok yang kita sasarkan, Datuk? Ya, insya-Allah. Seperti mana pada awalnya dulu, masa mula-mula kita memperkatakan tentang herd immunity, saranan yang telah diberikan oleh WHO, kita perlukan 60 hingga 70% untuk kita mencapai, divaksinkan untuk mencapai herd immunity. Dan di permulaan pun JKJAV menetapkan sasaran sebanyak 70%. Sehinggalah pada ketika itu kita di dalam keadaan di mana persaingan bagi mendapatkan vaksin ini pada skala yang sangat sengit, sebab semua negara mahukan berebut vaksin ini. Jadi kita pun pada waktu itu, macam mana kita nak dapat melaksanakan sehingga kata orang 70%, sehingga vaksin tidak mencukupi. Walau bagaimanapun dengan perkembangan yang ada, maka kerana itu dan kita pun mula mendapat akses yang lebih baik kepada vaksin, kerajaan telah menetapkan sasaran kita sekarang ni 80%. Dan seperti mana yang disebut tadi, kita telah pun ada 67% mereka yang mahu menerima vaksin. Saya fikir kerajaan sendiri pun yakin sekiranya pelan komunikasi yang kita rancangkan berjalan dengan baik. Kita ada jawatan kuasa komunikasi di bawah JKJAV yang mengaturkan pelbagai program penerangan kepada rakyat. Kita yakin insya-Allah 80% itu di dalam cakupan kita. Okey. Dari aspek pelan vaksinasi ataupun imunisasi kebangsaan ini, bagaimana kita nak kita boleh mencapai imuniti kelompok 70%? Kalau informasi itu tidak sampai kepada rakyat. Kita bercerita tentang kelompok rakyat yang pelbagai, Datuk. Bukan hanya seperti Nazrika Ha yang mengacarakan program Israwani dan juga yang menonton program Israwani setiap malam. Mungkin itu tiada masalah. Tetapi kelompok yang tinggal di pedalaman, mereka tidak ada capaian internet untuk mendapatkan maklumat. Kelompok yang mungkin tidak memahami bahasa-bahasa
perubatan yang kita pakai di luar bandar, yang tidak kisah pun hidup mereka adalah untuk kais pagi, makan pagi, untuk mencari rezeki dan sebagainya. Imunisasi ini kalau datang, kalau adalah. Jadi macam mana kita nak mencapai kelompok-kelompok ini supaya apabila sampai waktu mereka diberi imunisasi, mereka akan datang dengan mudah dan tidak banyak isu birokrasi yang akan menghalang mereka. Bagi menjayakan pelan komunikasi ini, kita bukan saja melibatkan media arus perdana. Kita melibatkan juga media sosial dan kita melibatkan institusi-institusi yang dekat dengan rakyat di peringkat akar umbi. Misalnya melalui peranan yang boleh dimainkan oleh JPKK di seluruh negara. Jadi ini adalah satu proses yang sedang kita laksanakan, program penerangan dan penyelarasan di antara semua pihak ini. Di pihak MOSTI sendiri pun saya telah buat engagement dengan NGO, misalnya saya berjumpa dengan Persatuan Pengguna Islam bagi membolehkan perjenihan hubungan yang baik supaya ada hubungan dua hala dengan NGO ini untuk membantu kita di dalam menyampaikan mesej berkaitan dengan vaksin ini. Taklah katanya nak menjadikan mereka ini sebagai ejen kepada kerajaan, tak, tetapi dalam bentuk supaya proses penyaluran maklumat daripada rakyat sampai kepada kita secara tepat apa yang rakyat pusing, dan dalam masa yang sama maklumat yang tepat kita dapat salurkan kepada rakyat. Apa yang kerajaan pelajari daripada negara-negara, pengalaman negara-negara yang sudah roll out plan imunisasi mereka? Yang ada yang kelang kabut, ada yang berjalan lancar, ada yang masih pun sedang menerima vaksin mereka. Jadi bagaimana Malaysia mengambil titik tengah untuk dalam konteks nilai geografi dan demografi negara kita? Ya. Di dalam melaksanakan seperti mana yang kita ketahui, negara-negara lain ada yang terlebih dahulu memulakan lebih awal. Ada yang petikai mengapa kita tidak masuk dalam kelompok yang pertama. Yang awal. Ada kelebihannya apabila kita tidak menjadi orang yang awal ni. Kita boleh tengok pengalaman orang yang lebih dahulu daripada kita. Kita tahu apa risikonya. Misalnya apa yang berlaku di Amerika Syarikat. Misalnya kita mendapat maklumat bagaimana keadaan yang agak kelang kabut apabila sistem mungkin penyusunan dari segi mereka yang sepatutnya datang menerima vaksin tidak datang. Mungkin disebabkan oleh mereka di kalangan mereka yang memang anti-vax, mungkin yang tak menerima. Jadi kadang itu kita pelajari bahawa sebaiknya sebelum daripada mereka datang, kita telah kena pasti bahawa mereka ini mendaftar untuk program vaksinasi. Itu yang sedang dilakukan sekarang, yang mana telah diumumkan oleh Yang Berhormat Saudara Khairi Jamaluddin melalui aplikasi MySejahtera, akan dibuka dengan segera pelan untuk mendaftar. Mereka yang berminat boleh daftarkan dulu dan ini for sure mereka akan dapat. Dan begitu juga kita pelajari misalnya bagaimana dos yang datang di dalam bentuk botol-botol tertentu. Dia bukan dalam botol yang satu botol satu kali suntik. Di satu botol untuk 5 dos misalnya. Jadi dikarenakan oleh kelemahan di dalam perancangan menyebabkan kita mendapat maklumat banyak bilangan yang terpaksa dibuang begitu saja. Kerana rakyat tak sampai. Bayangkan satu dos bukan murah. Kita beritahu satu dos melibatkan untuk satu orang kos dalam lingkungan sehingga RM100 seorang. Mana 2 dos. Jadi apabila tak datang, jadi kita membazir wang rakyat. Maka kerana itu dengan apa yang kita dapat pelajari daripada pengalaman di negara-negara lain, kita boleh menjadikan perancangan kita lebih sempurna, lebih teratur. Tidak mengatakan bahawa kita tidak berhadapan dengan masalah. Kita pun dalam keadaan sudah tentu ada senarai panjang perkara-perkara lain yang kita boleh jangka lebih awal. Dan itu sedang kita ambil langkah-langkah untuk bagaimana untuk kita berhadapan apabila perkara itu timbul. Dato' Ahmad Hamzat, ada juga orang mempertikaikan bila YBKJ mengumumkan bahawa rakyat perlu mendaftar melalui MySejahtera. Kenapa kita tidak ada daftar cara lain? Kita sudah ada MyKad, kita sudah ada pendaftaran berkaitan dengan di mana penduduk kita dan sebagainya, apabila kita membayar cukai dan sebagainya. Adakah sistem itu memadai sekarang ataupun kerajaan terpaksa membuat pendaftaran satu lagi dalam MySejahtera ataupun macam mana, Dato'?
melalui maklumat yang dibekalkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara, kita mempunyai rekod lengkap. Semua ni kita ada. Tetapi dengan adanya melalui pendaftaran seperti mana yang disebut melalui MySejahtera, sudah tentulah kita boleh kenal pasti bahawa yang ni memang pasti dia lebih orang spesifik. jadi secara spesifik. Jadi mungkin dari segi penyusunannya mereka ini akan menerima lebih awal. Sebahagian sebab kita yakin sebahagian yang kita sebut tadi belum menerima, sebaik saja proses ini berjalan dan didapati yang tidak ada masalah, apa yang mereka takuti selama ini tak betul pun. Jadi sampai masanya mereka pun mahu menerimanya. Jadi seperti mana kalau saya boleh kongsikan di sinilah, misalnya di seluruh dunia pada tarikh hari ini, mungkin mereka yang tidak was-was dahulu, mereka was-was mungkin 3 bulan lepas sebelum program vaksinasi benar-benar berlangsung. Ketika itu data, maklumat yang mereka ada semata-mata tentang perkara yang berlaku semasa di peringkat ujian klinikal. Hari ini kita bercakap tentang program vaksinasi yang telah berlangsung di 77 negara. 77 negara melibatkan sehingga tarikh ini 173 juta manusia yang telah menerima suntikan. Purata pada hari ini hampir 6 juta satu hari. Jadi 6 juta satu hari, 173 juta yang kebanyakannya mula kita dapat data-data yang menunjukkan bahawa apa yang mereka takuti sebenarnya tidaklah seperti mana yang digembar-gemburkan, diperbesarkan. Misalnya di negara yang terdekat kita, Singapura, mereka pun menyuntik Pfizer. Mereka menyuntik Pfizer, selepas mereka menyuntik sebanyak 155,000 orang, laporannya cuma ada 4 orang yang menghadapi alahan yang katanya teruk, yang anafilaksis kan. Tapi 4 orang itu pun tak sampai berapa jam selepas dirawat dah okey. Yang paling lama pun kena tunggu 1 hari saja, lepas tu semua okey. Dan begitu juga yang berlaku di Amerika. Kita mendapat data bahawa daripada 18 juta yang menerima vaksin Pfizer, tak salah saya, 18 juta yang menerima vaksin Pfizer, yang mengalami alahan cuma 66, iaitu bersamaan dengan 0.0004%. Dan alahan ini pun alahan yang seperti mana yang berlaku di Singapura, dalam tempoh yang sekejap saja mereka sembuh pulih seperti sedia kala, dan tidak ada sebarang kematian pun yang dikaitkan secara langsung masalahnya kerana vaksin itu. Jadi apabila isu-isu ini dan fakta-fakta ini dapat kita perjelaskan kepada rakyat, insya-Allah saya yakin lebih ramai yang akan yakin dengan vaksin ini sendiri. Ada satu kelompok pula begitu orang kata pun berlapang dada, mereka mengatakan bahawa tak perlu risau, tak perlu beratur dengan kerajaan. Kita boleh dapatkan vaksin di klinik swasta, di hospital kerajaan, kerana kita nak fast track lah, kita nak cepat ni, kita boleh hidup, boleh travel, boleh melancong dan sebagainya. Satu kelompok lain yang begitu beria-ia kerana mereka ada duit, mereka boleh dapatkan vaksin di hospital swasta seperti juga penyakit-penyakit lain. Jadi apa pandangan Datuk? Adakah betul tanggapan demikian buat masa sekarang? Untuk masa sekarang yang saya boleh sebut, dari segi persaingan untuk mendapatkan vaksin ini, kebanyakannya adalah pembelian oleh negara-negara. Jelas. Jadi pembelian oleh negara-negara. Saya tak fikir ada syarikat ataupun corporation yang mampu mengatasi pembelian oleh negara di dalam jumlah yang besar. Maka kerana itu memang ada sebahagian daripada proses melaksanakan suntikan ini di bawah pelan imunisasi kebangsaan ini akan melibatkan jentera oleh pihak swasta. Itu tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Tetapi mengikut pelan kita lah. Dan vaksin itu pun vaksin yang diberi oleh kerajaan, diberi kepada hospital swasta ini, dan kos untuk melaksanakannya semua akan ditanggung oleh kerajaan. Itu tetap percuma. Tetapi dalam masa yang sama tidak menolak kemungkinan apabila bekalan vaksin ini dah banyak dan ada syarikat yang mempunyai kemampuan untuk mendapat terus vaksin-vaksin mengikut pilihan mereka, dan vaksin ini diluluskan oleh NPRA Malaysia, diiktiraf oleh kita, kemungkinan itu akan berlaku. Dan seperti mana yang kerajaan telah sebut di dalam belanjawan yang lalu, kita pun ada beritahu bahawa bagi mereka yang memperoleh vaksin secara sendiri, membayarnya sendiri, mereka akan dapat faedah dari segi dalam bentuk pelepasan cukai sehingga 1,000 bagi mereka yang membayar sendiri untuk vaksin mereka.
Dan kita pun faham suasana ini di mana sebahagian daripada kita kena faktor kerja, mereka perlu keluar negara. Apabila kebanyakan negara telah memulakan program vaksinasi di negara masing-masing, banyak negara mahu melindungi negara mereka. Jadi kalau kita nak ke negara mereka atau urusan pelajar atau urusan perniagaan dan sebagainya, kita perlu buktikan bahawa kita telah divaksin. Takkan nak tunggu giliran kita kan. Jadi ini adalah perkara yang memang kerajaan pun sedang memandang berat. Satu lagi isu berkaitan dengan kelompok pertama dalam fasa pertama. Kita ada 3 fasa itu. Fasa pertama adalah di kalangan Barisan Hadapan. Ini pun rakyat buat persepsi masing-masing. Kami juga Barisan Hadapan. Petugas kesihatan yang beratus ribu pun, adakah semua petugas kesihatan akan divaksinkan? Askar yang ratus ribu pun, adakah semua askar yang akan divaksinkan? Cuba Datuk jelaskan kelompok mana yang akan menerima dalam fasa pertama 500,000 dos ni, Pfizer ni. Ya, saya sangat prihatin tentang pelbagai pandangan yang telah diberikan berhubung dengan definisi frontliners ini. Terlampau mudah kita sebut benda tu kan. Sebab fasa pertama ini kita ada 1 juta dos pertama yang kita akan terima mulai hujung bulan ini. Saya tak boleh sebut tarikh secara spesifik, tapi saya boleh beritahu lebih awal. Dan 1 juta dos ini adalah untuk 500 penerima. Dan oleh kerana setiap vaksin ini dia perlukan pada 2 dos, kerajaan berpandangan kita tidak mahu mengambil risiko bahawa sebab 1 dos pertama sehingga dos kedua dia melibatkan tempoh selama 21 hari. Kita tak mahu bila hari ke-21 dos tak ada. Jadi kali itu kita hadkan. Maknanya setiap yang menerima dos pertama telah ada dos yang tersedia untuk mereka. Jadi siapa kelompok ini? Jadi kelompok ini adalah pertama sekali adalah petugas kesihatan. Petugas kesihatan yang kita kenal pasti seramai 300,000. 300,000 orang semuanya. Dan kelompok yang lain adalah terdiri daripada anggota keselamatan yang berurusan dengan orang ramai. Kalau kita kata anggota keselamatan secara terbuka macam tu, ramai. Ini anggota keselamatan yang terlibat langsung dengan orang ramai. Mungkin yang mereka yang bertugas di pusat-pusat vaksinasi, yang mengawal, yang menjaga. Begitu juga mungkin polis kita yang bertugas di roadblock dan sebagainya, dan mungkin juga di pusat-pusat kemasukan di dalam negara, misalnya di pelabuhan, di lapangan terbang dan sebagainya. Jadi ini adalah antara yang telah dikenal pasti sebagai baki 200,000 orang yang saya sebut tadi. Ada pelbagai permintaan misalnya daripada NGO berkaitan dengan perguruan yang kata bahawa guru berdepan dengan begitu ramai setiap hari murid-murid dan sebagainya. Ada yang kata ada macam-macam lah yang kita terima, tetapi ini semua adalah takluk kepada setakat ini yang dos saya boleh sebut setakat dos yang ada frontliners itu yang saya boleh sebutkan. Tetapi pihak kementerian, pihak MOSTI akan sentiasa meneliti kelompok-kelompok ini dari masa ke semasa tu. Jika kita menerima lebih dos lebih cepat daripada syarikat-syarikat yang sudah menjanjikan orang kata pun pembelian kita. Dia kalau dari segi matlamat yang digariskan, ada 4 matlamat yang digariskan di bawah Pelan Imunisasi Kebangsaan. Yang dari segi susunannya, yang pertama adalah untuk melindungi barisan hadapan. Jadi melindungi barisan hadapan adalah perkara yang penting. Contohnya kalau berlaku keadaan misalnya pernah berlaku di Hospital Sultanah Nur Zahirah di Parlimen saya, Kuala Terengganu, tiba-tiba 48 orang staf yang positif COVID. Ia akan mengganggu sistem kesihatan di situ. Mungkin bahagian kecemasan tak boleh berfungsi dan klinik tak boleh berjalan dan akan menjejaskan ramai orang. Jadi kerana itu barisan hadapan adalah satu keutamaan pertama. Yang kedua, untuk mengurangkan kematian, terutama kepada mereka yang berisiko tinggi, kalangan orang tua dan sebagainya. Yang ketiga adalah untuk pembentukan imuniti, dan yang keempat untuk kita memutuskan secara mutlak rangkaian jangkitan itu. Tapi Datuk, ramai juga rakyat di luar sana kata kalau fasa ketiga ni orang awam biasalah yang dewasa 18 tahun ke atas ni akan dapat vaksin hujung tahun nanti. Takkan itu terlampau lama kita perlu tunggu tu? Tak lama sangat. Sebab dari segi
jurang antara fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga ni tak bertindan juga tu. Tak terlalu jauh sangat. Sebahagiannya berjalan serentak. Tak ada kita kata, oh fasa pertama kita kena tunggu habiskan dulu baru kita mulakan fasa kedua. Tak. Maknanya kalau tak salah saya, fasa pertama kita mulakan hujung bulan ini. Bulan April kita telah mulakan fasa kedua dan bulan Mei kita telah mulakan fasa ketiga. Tetapi kita bercakap tentang pemvaksinan terhadap 80% daripada jumlah populasi dalam negara kita. Yang terbaru statistik yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Statistik, populasi kita 32.7 juta. Jadi populasi ini ada rakyat warga negara kita, ada yang bukan warga negara kita. Jadi jumlah 80% ini melibatkan angka yang besar, lebih daripada 26 juta. Jadi ini kalau mengikut pelan imunisasi ini, kita mahu selesaikan sebelum daripada Mac tahun hadapan 2022. Okey, semua perincian ini akan dikemaskini oleh pihak MOSTI dan KKM, Datuk? Oleh jawatan kuasa. Jawatan kuasa, ya. Jawatan kuasa. Dan PM akan umumkan dalam minggu ini? Ya, insya-Allah. Perdana Menteri akan umumkan pelan imunisasi ini. Kalau ikut tarikh yang ada pada saya, buku paduan pelan imunisasi ini akan dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Perdana Menteri esok Selasa, pukul 9.30 pagi. Jadi kita tunggu ramai-ramai. Jadi kita dah bincang malam ni sedikit teaser apa yang akan diberikan perincian oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Terima kasih Datuk Yang Berhormat Haji Ahmad Amzad Hashim. Terima kasih Datuk sekali lagi, Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan juga Inovasi MOSTI, bercerita tentang program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Sekian agenda Wani malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.